Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bab 3 kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Standard pembelajaran: menerangkan masuk kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa 2 sempurna. Okey, kita pergi kepada 3.1, kuasa 2 dan punca kuasa 2. 1. Kuasa 2 bagi suatu nombor. Maksudnya ialah suatu nombor yang didarab dengan nombor itu sendiri. Okey, kita tengok contoh. A. 3 kuasa 2 disebut darab 3. Kita ambil nombornya darab dengan diri sendiri. 3 darab dengan diri sendiri, 3. Okey, B. 1/4 kurungan kuasa 2. Nombor di dalamnya ialah 1/4. Jadi kita letak 1/4 darab dengan 1/4. Okey, C. Kurungan negatif 0.5 kurungan kuasa 2. Kita akan ambil nombor di dalam kurungan. Negatif 0.5 letak kurungan darab dengan negatif 0.5 kurungan. Kedua-dua nombor di sini adalah sama. Kita ambil nombor di dalam kurungan atau nombor di depan. Okey, 2. 5 kuasa 2. Cara kita membaca 5 kuasa 2 atau sebut yang atas dulu. Kuasa 2 bagi 5. Ini cara untuk menyebut bagi nombor kuasa 2. Hasil darab dua nombor negatif ialah nombor positif. Maka kuasa 2 bagi suatu nombor sentiasa positif. Contoh di sini ya. Negatif 5 darab dengan negatif 5 sama dengan negatif 5 kurungan kuasa 2. Sebab ada dua nombor yang sama saling darab, kita kuasa 2kan dia. Negatif akan dapat positif 25. Maka kita boleh membuat kesimpulan hasil darab dua nombor negatif ialah nombor positif. Okay, kita tengok contoh 1. Tulis setiap nombor berikut dalam bentuk tata tanda kuasa 2. Okey, kita tengok contoh A. 3 darab 3. Kita boleh tulis 3 kuasa 2. Okey, ini saja jawapannya. B. Negatif 2 darab dengan kurungan negatif 2. Kita ambil salah satu, negatif 2 kurungan kuasa 2. Sebab ada dua nombor yang sama saling darab. C. Negatif 2/3 darab dengan kurungan negatif 2/3. Ambil salah satu nombor sebab dia sama. Kita kurungkan kuasa 2. Okey. Kalau nombor perpuluhan, kedua-duanya sama saling darab. Kita ambil 1/5 kuasa 2. Kalau dia positif, kita tidak akan letak kurungan kuasa 2. Kita akan letak kurungan kuasa 2 untuk nombor negatif. Integer negatif, pecahan negatif atau perpuluhan negatif. Okey, kita tengok B. Tulis nombor kuasa 2 yang berikut sebagai hasil darab nombor itu dengan diri sendiri. Okey, kita cuba kembangkan nombor yang kuasa 2 ni. Nombor 9 kuasa 2. 9 darab dengan diri sendiri. 2 kali saja. Okey, ini jawapan untuk A. Kalau B, 0.85 darab dengan 0.85. Okey, ini jawapan untuk B. Kita pergi kepada C. Yang dalam kurungan 2/3/7 darab dengan diri sendiri 2/3/7. Sama kedua-dua nombor dah.
Okey, di yang dalam kurungan negatif 7/9 darab dengan kurungan negatif 7/9. Ingat, di sini jangan kamu ambil kuasa 2. Kita sudah keluarkan kuasa 2 dia, kita kembangkan dia. Ini ya. Jangan letak kuasa 2 di sini. Sini pun tidak ada kuasa 2. Okey, I kuasa 2 kamu ambil yang dalam kurungan negatif 31 kurungan darab dengan negatif 31 kurungan. Nombor itu darab dengan diri sendiri. Ini maksudnya kuasa 2. Okey, ini jawapan untuk soalan 2. Okey, sekarang kita akan belajar apa itu kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna diperoleh dengan mendarab dua nombor bulat yang sama. Okey, kita mula dengan 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 maksudnya 1 darab 1 kamu akan dapat 1. 2 kuasa 2 sama dengan 2 darab 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 3 darab 3 sama dengan 9. 4 kuasa 2 kamu akan dapat 16. 5 kuasa 2, 5 darab 5, 25. 6 kuasa 2, 6 darab 6, 36. 7 kuasa 2, 7 darab 7, 49. 8 kuasa 2, 64. 9 kuasa 2, 9 darab 9, 81. 10 kuasa 2, 100. Okey, seterusnya 11 kuasa 2, 121. 12 kuasa 2, 144. 13 kuasa 2, 169. 14 kuasa 2, 196. 15 kuasa 2, 225. 16 kuasa 2, 256. 17 kuasa 2, 289. 18 kuasa 2, 324. 19 kuasa 2, 361. 20 kuasa 2, 400. Okey. Semua nombor 1 kuasa 2 sampai 20 kuasa 2, lebih baik kamu hafalkan dia supaya kamu lebih senang untuk mencari jawapan untuk latihan seterusnya. Okey. Apa yang saya nak katakan di sini, kuasa 2 sempurna merujuk kepada jawapan yang kamu dapat daripada nombor bulat. Jawapan yang kamu dapat dekat hujung ni kita panggil kuasa 2 sempurna. Ini ialah kuasa 2 sempurna. Jadi, kita boleh katakan urutan nombor 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan lain-lain dikenali sebagai kuasa 2 sempurna. Okay, kita boleh mengenal pasti kuasa 2 sempurna menggunakan kaedah pemfaktoran perdana yang anda belajar dalam bab 2. Dalam kaedah ini, jika faktor perdana dapat dikumpulkan dalam dua kumpulan yang sama, maka nombor itu ialah kuasa 2 sempurna. Okey. Kita tengok contoh. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. A. 36. Okey. Saya guna kaedah pembahagi berulang untuk cari nombor ini ya. 36. 6 di sini nombor genap. Nombor genap boleh bahagi dengan 2. Kamu akan dapat 18. 18 nombor genap lagi bahagi dengan 2. 9. Okey. Yang di depan ni semua mesti menggunakan nombor perdana. Masih ingat apa tu nombor perdana? Okey, nombor perdana ialah 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan lain-lain.
nombor yang hanya boleh dibahagi oleh satu dan diri sendiri. 9 kita bahagi dengan 3. Dapat 3. 3 bagi 3 dapat 1. Okey. Kita tuliskan 36 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okey. Kita cuba bahagikan dia dalam dua kurungan yang sama. Okey. 2, 1 depan, 1 belakang. 3 darab 3 darab 3. Okey. 36 ni kamu dapat daripada 6 darab 6. Okey. Jadi, kita boleh katakan 36 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Sebab nombor itu darab dengan diri sendiri. Jadi 36 ni ialah kuasa 2 sempurna. Okey, sekarang kita tengok 91. Kita bahagi guna kaedah pembahagi berulang. Okey. Saya cuba bahagi dengan 7. Okey. 91 bahagi dengan 7. 7 1 7 21. 7 3 21. Tak ada sudah. Okey, 13. Okey, 13 ni boleh dibahagi dengan nombor pertana 13. Dapat 1. Okey, jadi 91 di sini 7 darab dengan 13. Kedua nombor ni tidak sama kan? Jadi 91 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Sekarang kita akan cari C54 untuk menentukan sama ada dia nombor kuasa 2 sempurna atau bukan. Okey, saya akan tentukan menggunakan kaedah pembahagi berulang. Okey, 54. Digit belakangnya ialah 4 ialah nombor genap. Jadi 4 ini boleh dibahagi dengan nombor pertana 2. Kamu akan dapat 27. 27 boleh dibahagi dengan nombor pertana 3. 3 9 27. 9 bahagi dengan 3. 3. 3 bagi 3 kamu dapat 1. Okey, kita tuliskan dalam bentuk pemfaktoran pertana. 54 sama dengan 2 darab 3 darab 3 darab 3. Kita cuba asingkan nombor ni ke dalam dua kurungan. Okey, 2 hanya ada 1 sahaja. Jadi 2 darab dengan 3. Ini 3 darab dengan 3. Tidak dapat agi sama rata. Okey, kamu akan dapat 6 darab dengan 9. Dua nombor di sini bukan nombor yang sama. Jadi 54 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Okey, ini jawapan untuk C. Okey, kemudian kita pergi kepada D. 576. Saya cari menggunakan kaedah pembahagi berulang. 576. Digit 6 ialah nombor genap. Jadi bahagi dengan nombor pertana 2. Okey. Kamu boleh cari secara manual atau kamu tekan guna kalkulator. 576 bahagi dengan 2. 288. 288. Digit belakangnya 8 nombor genap bahagi dengan 2.
2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. 8 bagi 2, 4. Okey. Digit 4 nombor genap bahagi dengan 2. 14 bahagi 2, 7. 4 bahagi 2, 2. 2 nombor genap. Jadi bahagi dengan 2 lagi. Kamu akan dapat 36. Okey. 36 boleh bahagi dengan 2 sebab nombor genap. Kamu akan dapat 18. 18 nombor genap bahagi dengan 2. Kamu akan dapat 9. 9 bahagi dengan 3. Kamu dapat 3. 3 bahagi dengan 3, 1. Okey. 5, 7, 6. 2 darab 2 darab 2 darab 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 darab 3. Okey. Kita cuba agihkan nombor ni ke dalam 2 kurungan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagi 2, 3. Satu kurungan ada 3 nombor 2. 3 hanya ada 2 saja. Satu kurungan ada 1, 3. Okey. 2 darab 2 darab 2. Kamu akan dapat 8. 8 darab 3, 24. Ini pun sama. 24 darab dengan 24. 576 sama dengan 24 darab dengan 24. Jadi, 576 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jawapan untuk D.